Tak ada siapa yang sukakan pori yang ketara dan besar, betul tak? Sebagai seorang yang mempunyai kulit yang jenis berminyak ni, pori ketara dan besar ni memang sesuatu yang saya mahu atasi. Sebabnya orang kulit berminyak memang dia ada pori-pori yang ketara, memang dia ada pori-pori yang besar, ya. Dan saya sangat bersyukur ya, tiap kali jumpa orang akan kata tak nampak pun pori puan. Selalu orang cakap tak nampak. Sebab itulah saya sangat-sangat bersyukur sebab ada bahan tertentu yang saya pakai, rutin yang khusus yang saya pakai untuk mengatasi masalah ini. I was having all those large pores punya isu sebelum ini. So, saya ada rutin yang saya nak kongsikan pada kali ini dan produk dan jenama yang saya nak kongsikan dalam video ini supaya anda boleh alami keadaan seperti saya. Pori-pori bersih, tak ketara, nampak jauh lebih kecil, jauh tu. Dan anda kena tonton video ini sampai habis untuk mengetahui macam mana saya menjaga kulit saya dan sekaligus menjaga pori-pori saya. Hi glowy girls, hi glowy guys. Okey, topik kali ini adalah pore care. Pore care ni maksudnya penjagaan pori-pori. Tapi sebenarnya kan apa maksud? Apakah yang dimaksudkan dengan pori-pori? Ataupun kita panggil yang masalahnya bukan pori-pori, yang masalahnya adalah enlarged pore ataupun pori-pori yang besar. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengannya? Selalunya bila sebut pasal enlarged pore, dia adalah sesuatu yang kita boleh nampak, visible topographic changes of skin surface, yang benda yang kita boleh visibly see, yang mana bila kita tengok terutamanya kawasan yang banyak minyak lah ya, pipi, dahi, you can really see lekukan yang ketara, bulat, besar, ada bukaan, dan di mana bukaan ini di bawah dia ada saluran ataupun saliran ya, yang membawa pada hujungnya tu ada kelenjar minyak ya. Laluan ini dilalui oleh apa tau? Sebum ya, itu minyak lah. Dan ada satu lagi laluan adalah laluan peluh. Sebenarnya laluan peluh dengan laluan minyak ni tak sama. Ada yang sama, ada yang tak sama. So dari sudut perubatan, sebenarnya pori-pori besar ni dia bukan masalah. Tapi dari sudut kosmetik dia jadi masalah sebabnya tak nampak cantik. Bila tak nampak cantik pori-pori besar ni, dia menjadi isu kepada ramai individu. Apa sebab sesetengah orang ataupun ramai orang mengalami keadaan enlarged pores selain daripada faktor genetik? So you want to understand this ya. Sebab ada orang memang dilahirkan genetically ada pori-pori yang besar. Buat macam mana pun dia tak jadi apa-apa. Itu genetik. But apa sebab saiz pori-pori ni boleh jadi membesar, enlarge ya? Nombor satu, pengeluaran sebum yang aktif dan banyak. So kita panggil high sebum excretion. So memang ada kajian yang menunjukkan bahawa ada kaitan di antara pengeluaran sebum, umur, jantina, faktor hormon dan jerawat dan juga saiz liang pori. So kajian ini diikuti seramai 60 orang sukarelawan, 30 lelaki, 30 perempuan. So mereka punya gambar pori-pori itu, image tu ditangkap, diambil, kemudian diukur. Apabila diukur, didapati bahawa tahap rembesan sebum berkait rapat dengan liang pori yang membesar, enlarged pore. So lain-lain faktor tak menunjukkan ada hubung kait yang jelas dengan saiz ataupun liang pori tadi. So memang rembesan sebum yang aktif, yang banyak menyebabkan liang pori-pori jadi kelihatan besar. So what is a good routine for pore care? Apakah rutin penjagaan pori-pori terutama atas sebab yang faktor yang kita sebutkan tadi yang baik? Nombor satu adalah mencuci muka. So kita nak pakai produk yang boleh ataupun kita panggil pencuci muka yang boleh membersihkan minyak-minyak ini tapi tak menghilangkan minyak semula jadi yang diperlukan oleh kulit untuk melembabkan, melicinkan permukaan kulit. So the concept is this ya. Oily sebum ni sifat dia berminyak kan? Dia boleh dilarutkan, dileraikan dengan menggunakan benda yang oily juga. So oily sebum can be dissolved dengan menggunakan cleansing oil. So pada peringkat pertama untuk anda yang ada enlarged pore ni, saya sangat mencadangkan penggunaan cleansing oil untuk membersihkan kulit muka anda ya. So you can clear ataupun bersihkan segala fine dust, habuk-habuk, debu-debu kecil yang mata kasar kita tak nampak tapi boleh melekat
pada permukaan ataupun pada bukaan sebelah dalam pori-pori itu, ya. Dan untuk tujuan ini, kalau anda pakai cleansing oil, saya sangat galakkan untuk gunakan bersama dengan air suam, ya. Dan rutin ini sebenarnya bila kita guna air suam tu, dia membantu membuatkan pembersihan yang jauh lebih baik. Jadi pori-pori anda bila dia bersih, dia jadi kurang ketara. Pore care, kan dia ada sumbatan dekat dalam pore kan. Jadi salah satu langkah penting dalam pore care adalah memang anda kena cari bahan yang boleh exfoliate kulit anda, dan you have to do this 2 to 3 times a week, cannot be more. Jangan kerana minyak banyak beria-ria nak buat banyak kali, kita tak nak. So bahan yang kita nak cari untuk lakukan exfoliation ini mestilah chemical exfoliant, yang mana carilah yang terbukti berkesan, yang ada kajian saintifik yang membantu membersihkan pori-pori sehingga ke dalam dia, menghilangkan sumbatan dia. So none other than bahan dia adalah salicylic acid, ya. Kalau dalam exfoliant tu ataupun produk itu, dia ada sekali bahan-bahan yang melembabkan juga bagus juga. So ada orang dia nak pakai juga bahan yang chemical exfoliant yang lebih bersifat lembut, ya. I know some oily skin can be a bit more, dia sukakan bahan-bahan yang gentle lah, tak nak jadikan kulit dia sensitized kan. Okey, so antara bahan yang saya fikir anda boleh explore adalah PHA, polyhydroxy acid, dan juga LHA, lipohydroxy acid, di mana ini adalah mild exfoliating ingredient yang agak barulah dalam pasaran. Nak kata baru tak baru juga, tapi lebih barulah berbanding AHA, BHA, dan dia lebih gentle. So this is good sebab you can exfoliate the surface, so mengelakkan benda-benda yang tak baik yang tak nak disumbat ataupun memasuki ke dalam liang pori-pori dan menyumbat pori-pori. So mild exfoliation is good options untuk mereka yang nak rawat enlarge pore ataupun nak elak enlarge pore. Other than that adalah you should consider using serum atau essence, bahan bersifat merawat lah ni, yang ada bahan aktif yang boleh tingkatkan kelembapan kulit, pada masa yang sama mengembalikan keanjalan kulit. And one more thing, I always want to highlight this. Please use sunscreen, kerana liang pori ni kalau terkena sinar UV dan juga ialah pencemaran alam kan, pada siang hari ni kan, dia boleh menyebabkan pori-pori itu tersumbat, ya. Sel-sel di sekitar pori-pori itu pun boleh terjejas akibat daripada sinaran UV yang keterlaluan. So it can make your pore look larger if you don't amalkan penggunaan sunscreen. Personally, saya boleh lihat my enlarged pore ni berkurang dengan ketaranya bila saya gunakan 4 produk daripada Nombuzen ini, ya. Nombuzen, nama dia glamour gitu. So number 1 is this one. I would like to introduce to you, this one is number 1. Dia memang ada number 1 dekat situ. Satu, ya. Easy peasy, not lemon squeezy, easy peasy cleansing oil. So ini kan, minyak ni, cleansing oil ni, dia jenis yang sangat mudah digunakan, ringan, dia tak rasa tebal kat muka. I have been using many kind of cleansing oil, I tell you. Dia boleh membantu menghilangkan solekan yang jenis yang waterproof. Untuk saya lah, saya suka pakai matte lipstick. So it is sangat mudah ditanggalkan. Apatah lagi yang dekat kulit-kulit muka tu memang sangat mudah ditanggalkan. One of the ingredient yang best dekat dalam produk ini adalah vitamin E, tocopherol acetate, yang mana dia adalah sejenis antioksidan yang boleh melawan segala kerosakan akibat radikal bebas, dan juga dia boleh menggalakkan skin healing, penyembuhan kulit, boleh mengekalkan kelembapan kulit dan menguatkan skin barrier. So anyway, kajian mendapati ke atas cleansing oil yang ini, ya, dia mempunyai kesan sebanyak 94.39%, ya, terhadap cleaning waste in pores. Maksudnya dia boleh membersihkan benda-benda yang menyumbat dalam pores ni, dan sebum berkurang sebanyak 26.36% selepas 2 minggu penggunaan. So no wonder lah lepas saya guna, memang sangat ketara perbezaannya dari sudut penghasilan minyak berlebihan yang selalu berlaku pada kulit saya. The next thing, dalam seminggu 2 ke 3 kali saya gunakan yang ini. Ini adalah toner, number 1 toner, ya, Goodbye Dead Cell. Dia memang dah kata goodbye siap-siap dah.
pakai memang goodbye terus. Dalam ini ada bahan aktif yang bernama gluconolactone, ada caprylol salicylic acid, sejenis salicylic acid juga, yang mana terbukti berkesan untuk menyah sumbat pori-pori anda. Apa yang sumbat dalam tu? Sel kulit mati yang dalam tu, minyak berlebihan pun boleh menyumbat dalam tu. Dan dia juga ada LHA, sejenis vegetable exfoliating ingredient yang sangat lembut dan boleh dipakai untuk kulit sensitif, ya. Saya percaya kalau anda konsisten pakai toner ini, memang pori-pori anda akan kelihatan bersih, ya. Kulit akan jadi licin dan lembut. But remember, this is a toner, exfoliating toner. Pada peringkat permulaan, mohon jangan guna setiap hari, ya. 2 ke 3 kali seminggu tu mencukupi. If you need to increase kekerapannya, boleh dibuat. Selepas kita say goodbye to dead cell dengan toner tadi tu, then kita continue dengan melembutkan kulit kita. So nama produk yang ini, ya, ini serum, ya, kita guna lepas kita pakai toner lah, ataupun pada hari yang tak pakai toner, lepas cleansing boleh pakai, tak ada masalah. So this is number 3 skin softening serum. Saya dapati kulit saya dari sudut kekusaman, keanjalan memang meningkat dengan baiknya setelah saya amalkan penggunaan serum ini. If you look into the ingredient, anda akan dapati ada banyak bahan-bahan yang bersifat hasil fermentation, seperti Galactomyces bifida yang boleh juga melembabkan kulit. So there's a research, ya. Kalau kita pakai fermented ingredient dalam keputusan ujian klinikal, mendapati lepas 2 minggu kita pakai, terutama kalau kita rujuk serum inilah, kajian itu ke atas serum ini, kawasan pori-pori kita tu boleh berkurang saiznya sehingga 30.9%. So we are talking about real result here, everyone. Real result. Dan penutup, terutama di siang hari, jangan lupa pakai sunscreen. This is a special sunscreen. This is not just a sunscreen. Dia adalah tone up cream. Selain daripada dia bertindak sebagai pelindung matahari, dia juga boleh jadi primer, dia juga boleh jadi foundation. I like. Lepas kita pakai benda ni, terus je kalau nak letak bedak ke pakai makeup, teruskan je. Tak payah nak pakai foundation dah, tak payah nak fikir-fikir nak pakai primer dah. This one settle all. So dia adalah produk 3 dalam 1. Selain daripada jadi kita punya bedak asas tadi kan, dia juga boleh melicinkan pori-pori. So your skin texture will feel lembut, rata. Macam kita punya kekurangan-kekurangan tu bolehlah ditutupi. Pada masa yang sama ada kesan perlindungan suria. So inside it, bahan dia yang best dia ada niacinamide, ada ekstrak Centella asiatica, Cica extract, dan ada juga licorice extract. So licorice extract ni dia terkenal untuk mencerahkan kulit dia. So you get that protection, at the same time ada rawatan yang berlaku apabila memakai tone up cream ini. So that was my 4-step proses untuk menjaga pori-pori agar dia nampak lebih kecil, dia tak ketara besar, dia tak lagi bertambah besar. Siapalah nak macam tu kan, ya. Sebagai seorang yang kulit berminyak ni, saya bersyukur menemui step yang sangat-sangat berkesan ini. And one thing I want to remind all of you, ya, pori-pori ni dia bukan boleh dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Pori-pori ni bukan pintu. Bukan boleh buka pintu, buka macam tu kan. So bahasa buka dan tutup ni biasanya penjual guna dalam mereka punya iklan ataupun bahasa percakapan kita. Pori-pori terbuka, pori-pori tertutup tu sebenarnya bahasa santai yang digunakan untuk menggambarkan size, visible size of the pore that we see with our eyes. Itu saja, ya. Selain faktor genetik, saya nak pesan sekali lagi, pori-pori yang besar ni, enlarged pore ni adalah benda ataupun keadaan yang boleh dirawat dan dipulihkan asalkan kita konsisten menggunakan produk yang betul dengan bahan yang betul. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.